kasih Ustazah. Sama-sama. Terima kasih sebab bersabar dengan saya selama 18 tahun. Masya Allah. Terima kasih bersabar dengan saya juga. Mungkin ada yang tak kenal, sebenarnya ni encik suami saya. Kok lah dia yang tak kenal, yang baru masuk. Kenapa Ustazah duduk tepi lelaki dekat-dekat tu? Mungkin dia orang pun dengar saya panggil encik-encik tu kan. Dengan lelaki boleh duduk rapat. Ni encik suami, dah 18 tahun ni. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Terima kasih sebab bersabar dengan saya selama 18 tahun. Masya Allah. Terima kasih bersabar dengan saya juga. Maksudnya hubungan suami isteri ini sebenarnya ikatan yang terkuat mengikat adalah kesabaran. Betul. Selain daripada kasih sayang, maksudnya kasih sayang penting, memang perlu, memang asas. Prihatin, lepas tu tolak ansur. Tetapi nombor satu adalah kesabaran. Saya setuju. Saya nak tambah sikit. Okey, silakan. Berdebar saya ke ni nak tambah apa-apa, cik? Dia macam ni Ustazah. Ya. Bila kita bercakap tentang sabar ni, masing-masing boleh claim siapa lebih sabar. Suami boleh claim dia lebih sabar dengan pasangan. Ya. Isteri boleh claim saya lebih sabar dengan awak. Saya lebih menyimpan perasaan dengan awak. Saya berkorban segalanya untuk awak. Masing-masing boleh claim. Ya, betul. Tetapi di mana ukuran dia Ustazah? Siapa yang lagi lagi sebenarnya yang layaknya mengklaim sabar, ataupun sebenarnya siapa yang lebih sabar nak sabar? Okey. Adakah suami? Bawa bertenang. Macam bukan luar perasaan ni. Bukan. Okey, baik. Suami macam saya ni mengaku saya banyak sabar. Ustazah kata banyak sabar, contohlah. Okey. Jadi tapi di sana tak ada ukuran meter di belakang tu. Ya. Tak ada ukuran. Tak ada kayu pengukur. Tak ada kayu pengukur di belakang tu. Oh, hari ni suami tinggi sabar dia. Besok isteri sabar tinggi, tak ada. Betul. Jadi kita tak boleh berhujah kita ni banyak menyimpan rasa, memendam perasaan. Betul. Tapi hakikatnya kena berani berhadapan dengan wanita-wanita ni. Hakikatnya saya kena mengakuilah tahap kesabaran wanita tu tinggi juga sebenarnya. Saya kena akuilah. Sebab saya rasa kalaulah satu benda yang kita perlu fikir sebagai suami adalah bagaimana dia bersabar melalui saat-saat dia mengandung hari pertama tu sampai dia melahirkan tu. Dekat setahun encik. 9 bulan tu hampir 1 tahun. Trauma tu, fobia tu, memikirkan nak bersalin tu. Ya, betul. Takut tu sejak hari pertama dia tahu mengandung. Memanglah gembira kan. Tetapi bila dia melalui proses alahan tu, suami pun alahan juga. Terlebih-lebih alahan. Suami pun nak alah juga, isi alahan. Jadi isi dia pun encik alahan teruk tak? Kurang. Ada yang teruk, ada tak? Dia dah yang pertama. Yang pertama alahan sampai bersalin. Itu saya ingat. Hampir semua pun alahan teruk lah. Ya, betul, hampir semua. Salah cakap tadi. Hampir semua. Saya memang alahan teruk, masuk hospital, masuk air, rasa macam nak mati pun pernah. Maksudnya minta maaf dengan suami sebab tak boleh sesak nafas. Dan saya kalau hamil, encik ingat tak? Berat badan saya akan menurun, menyusut. Betul. Paling berat pun kalau mengandung sampai 9 bulan nak bersalin 60. Betul. Maksudnya saya akan menyusut sebab alahan tu sampailah nak bersalin. Sedap dia cakap tak teruk. Okey. Jadi kesimpulannya Ustazah. Ya. Sebelum kesimpulan ada satu lagi. Pun begitu, kita kena akui juga kesabaran suami melayani kerenah isteri. Betul, diakui. Membebelnya ada puncanya, ada sebabnya. Betul. Tetapi jika nak sebut ni susah ni depan ustazah betul-betul ni. sebut je cik. Betul. Maksudnya conclusionnya sabar itu pada suami tinggi, sabar pada isteri pun tinggi. Sama-sama tinggi. Jadi benda ni benda yang kita tak nampak ustazah. Jadi kita kena tak boleh berhujah. Aku lebih banyak sabar pada kau, saya lebih sabar pada sabar. Abang lebih banyak sabar pada sayang, contohnya. Gitu. Dia ni mami lebih sabar pada daddy, contohlah. Mami mana ni? Contoh panggilan semua. Panggilan contoh. Jadi banyak kesabaran, banyak juga yang ditelan, banyak juga yang luah. Jadi luahan tu bukan tak sabar. Itu mungkin cari penyelesaian. Ya, betul. Terbaik encik. Ya. Setelah 18 tahun encik makin matang. Memang matang ustazah. Baru nak matang. Saya ni macam kanak-kanak lah, lelaki ni kadang-kadang dia lambat faham.
Perangai macam kanak-kanak sekarang ni kan. Kadang-kadang lah. Kadang-kadang. Walaupun sentiasa. Okey, Cik. Macam mana orang lelaki dia nak bersabar, sebab perempuan ni kadang dia nak bercakap, dia nak meluah, dia nak borak, dia nak bercerita walaupun benda remeh-remeh. Ya. Kadang contoh pillow talk lah kita panggil sebelum tidur. Orang perempuan banyak lagi idea nak bercakap, Betul. nak bercerita, tapi orang lelaki dia dah dia kadang-kadang orang lelaki buat-buat dengar. Kan? Buat-buat berminat, padahal isteri nampak sangatlah muka dia tu macam tak, mata tu dah lari-lari, muka tu tak fokus, badan pun macam dah bagi signal. Orang perempuan walaupun dia tak berapa nak dengar, tapi dia pandai cover tau. Dia buat-buat macam berminat. Oh, padahal fikiran ke lain. Betul. Oh, ya ke ni? Orang lelaki memang tak boleh cover lah. Okey, macam mana ya Encik sendiri pengalaman dengan sepanjang berkahwin ni, macam mana nak mengakui fitrah yang Allah ciptakan wanita ni, dia suka bercakap, suka berkongsi cerita, suka macam tu tu. Okey, pandangan Cik, adakah orang perempuan kena berubah supaya dah faham orang lelaki memang tak suka sangat ni, so kena stop, tak payahlah nak cerita-cerita sangat, nak berborak. Macam mana Cik? Ya. Jawapan saya sebagai orang pengalaman 18 tahun ni Ustazah, Ya, baru je 18 menjadikan tahun. Ustaz sebagai kajian kes. Oh, saya kajian kes. Okey. Dia walaupun begitu, satunya adalah fitrah wanita begitu. Ya. Kalau tanya pada semua wanita-wanita kat luar sini, makcik-makcik, akak-akak, adik kakak semua ni, dia jawapannya betul lah Ustazah. Lelaki memang begitu. Kita je asyik bercerita, memulakan cerita, berkongsi, berhenti di office macam mana. Tetapi respon mereka biasa-biasa ataupun tak respon. Betul. Itu fitrah. Fitrah. Jarang lah, bukan jarang, kurang lah lelaki balik-balik, abang ada masalah lah kat office tadi, ini tak ada, jarang sangat. Dia suka, dia rasa boleh handle sendiri, dan dia rasa dia boleh, okey, tak nak buat isteri dia pening. Okey. Tu salah satu sifat lelaki yang hebat lah. Okey, betul. Yang keduanya, perempuan ni pandai sebenarnya. Wanita ni pandai memberi emosi. Itu kelebihan yang cukup-cukup hebat lah. Macam Ustazah juga emosi sedih begini, tiba-tiba boleh jadi emosi gembira. Saya tak boleh. Kalau sedih, sedih lah. Kalau tak gembira lah. Susah nak tukar dalam masa yang sekejap. Tetapi wanita ni hebat. Walaupun dia tak suka, betul, dia macam Ustazah tak suka dengan saya bercerita contohnya, tetap memberi perhatian. Betul. Ya, walaupun masa tak tepat, tapi memberi perhatian. Ya. Dan fikirkan secara serius. Ni lelaki tak suka juga ni. Benda-benda yang biasa-biasa je, tapi wanita ni terlebih fikir jadi benda serius. Jadi benda yang kata lucu jadi serius pula kan. Contoh. Tak semua macam tu. Ustazah tak begitu. Jadi pandangan saya lah adalah lelaki kena cuba ubah. Jadi pendengar. Layan. Isteri nak bercerita. Ya. Walaupun dah habis idea dah berkongsi dekat kedai-kedai minum kopi. Kan kita kalau bercerita dengan kawan-kawan kan semangat. Orang lelaki kan? Ya. Kau dengan kawan semangat. Ya. Ada je idea, tapi dengan isteri tak reti nak respon. Betul. Sebab apa jadi gitu? Dia mengikut topik satu tak sesuai. Kalau topik Ustazah bercerita pasal bola contoh semalam Manchester United kan, dia seri, dia mungkin tak layak dah pergi, mungkin. Tak layak pergi Liga, Champion League kan, contoh. Mesti dia emosi dia. Jadi kita sabar ya bang. Sebab perasaan betul lah topik. Cuba Ustazah cakap pasal politik. Ustazah akan lihat itulah lelaki sebenar. Dia akan tak bagi ruang kepada isteri bercakap. Cuba cakap pasal handbag, mestilah dia kalah. Mungkin. Tak tahu lelaki suka handbag. Contoh lah. Biasanya orang perempuan ni akan cakap bab syurga, neraka, alam barzah, padang mahsyar, titiang sirat. Itu yang tak masuk kot tajuk tengah lelaki. Betul. Biasa pasal zikir, majlis ilmu, bertaubat, istighfar. Jadi boleh jadilah sekali-sekali tukar topik, barulah rancak perbualan tu. Baik. Kalau cerita pasal benda tu semua. So lelaki lebih ke duniaan, wanita lebih ke akhiratan. Sebahagian lah Ustazah. Okey, baik. Kita dah tahu dah tu antara tipsnya. Masya Allah. Betul. Tuan-puan yang dihormati lagi dikasihi, kita buat kesimpulan sikit daripada kita punya bicara santai ni. Betul. Tuan-puan sekalian, dalam hubungan suami isteri, nombor satu melebihi daripada semuanya adalah kesabaran. Kesabaran. Walaupun kehidupan kita bahagia, tidak bererti keluarga yang bahagia itu tidak ada ujian. Bahkan boleh jadi keluarga yang bahagia tu ujiannya lebih banyak.
Betul. Tetapi kedua-duanya melalui ujian demi ujian itu dengan kesabaran, dengan kemaafan, dengan berlapang dada. Akhirnya setiap ujian yang datang, konflik yang datang, dia dapat diuruskan dengan baik. Kadang-kadang orang yang nampak bahagia boleh kekal 30-40 tahun tu, hari-hari ada benda yang nak gaduh. Ada je benda. Jadi mereka ni lebih meluah pada waktu yang sesuai. Kadang waktu tak sesuai pun meluah, tapi dia meluah juga. Tapi lepas tu settle. Jadi tuan-puan sekalian, kebahagiaan rumah tangga bukanlah terletak pada konflik itu kurang atau sikit atau banyak. Betul. Tetapi ia terletak bagaimana kita menguruskan konflik apabila ia berlaku. Betul. Cantik penutup tu. Subhanallah. Tambah sikit tak boleh? Sila. Saya suka Encik dulu. Saya yang selalu tambah. Sekarang Encik selalu tambah. Sebab saya belajar dari Ustazah. Kena banyak bercakap. Betul. Okay. Depan live. Depan live banyak bercakap. Belakang live. Okey, tambahan sikit lah. Penutup tadilah ni cabaran ujian kasih sayang kan. Jadi macam penceramah terkenal saya dengar dia bercakap. Namanya Ustazah Asma Harun. Encik dengar ceramah dia? Ya, dengar selalu. Encik dengar ceramah perempuan? Dia seorang je. Dia seorang. Dia Encik dengar. Okey. Dengar dengan isteri saya lah. Nama Asma Harun juga. Sama. Ya Allah, tak ada orang lain. Memang minat sangat. Kalau penceramah Puan Asma Harun, isi Puan Asma Harun. Okey, silakan Cik. Apa dia? Dia punya kata-kata tu, kasih sayang sebenarnya bukan diuji semasa sorok-sorok pergi melancong Ustazah. Pergi masa ada gaji, dapat gaji. Masa makan malam-malam. Bukan masa tengok TV. Maksudnya cinta tu bukan diuji masa seronok-seronok gembira. Okey. Cinta diuji masa ada konflik. Bagaimana kita mempertahankan cinta tu. Masya Allah. Kalau kita berjaya lepas ni, dan mana kita betul-betul menyayangi lah. Contoh. Kalau kemudian ujian lain pula, dia tak habis-habis ujian ni. Macam kita tu banyak ujian, pasangan lain pun banyak ujian. Jadi macam tu sebenarnya proses dia. Cabaran demi cabaran dalam rumah tangga tu jadi satu pengikat kasih sayang. Betul. Jadi kita pun bila kita bercakap begini sebenarnya kita pun bersedia untuk diuji. Sebab kita kan diuji dengan kata-kata juga kadang-kadang. Betul. Kemudian apa cabaran seterusnya? Next, fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga. Jadi dia ada fasa-fasa ujian dan cabaran tersebut. Jadi itulah maknanya insya-Allah lah moga-moga kita semua pun berjaya melepasi ujian dan demi ujian dalam rumah tangga.